Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah At-Taubah. Tafsir surah At-Taubah, juzuk yang ke-11. Juzuk yang ke-11 bermula ayat 105. Ayat 105. Bagi jemaah yang ada kitab pimpinan Ar-Rahman, sila tengok muka surat 367. 367. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Kita teruskan lagi ayat-ayat yang Allah SWT sebut tentang perintah Allah Azza wa Jalla kepada kita orang yang beriman supaya melakukan ibadat secara ikhlas. Kita lakukan ibadat kerana Allah, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana di sana kita semua akan kembali bertemu dengan Allah. Maka keyakinan kita inilah yang kita akan bawa dalam perjuangan kita sepanjang hidup kita ini, insya-Allah. Namun begitu, aqabatun fit tariq, halangan-halangan sepanjang jalan dakwah, ataupun afatun fit tariq, penyakit-penyakit sepanjang jalan ini terpaksa kita lalui, iaitulah penyakit yang ditimbulkan oleh golongan munafikin. Golongan munafikin. Berapa ayat yang panjang sekali penjelasan tentang mereka yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah ini. Kita pergi kepada ayat 105. Setelah kita bincang dalam siri yang lepas bagaimana Allah SWT menggalakkan kita supaya bersedekah, mengeluarkan zakat harta kita, dan juga bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu. Dan katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini setelah Allah Ta'ala beritahu kepada kita, alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubah. Naklah kamu mengetahui bahawa Allah Ta'ala menerima taubat. Bila Allah SWT menerima taubat, maka Allah perintahkan dalam ayat ini supaya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu. Beramallah kamu akan segala yang diperintahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam
Wal mu'minun, serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Kita kena ingat, apa yang kita kerja ini, Allah Ta'ala dengan sifat dia yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar, dia tahu apa yang kita buat. Ikhlas kata ikhlas, sama ada kita tulis dengan tulus ikhlas ataupun tak tulis, sama je bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tulis ke tak tulis, kan? Sebab itu tak payah besar-besarkan dengan tulus ikhlas. Yang pentingnya kita niat dalam hati kita, buat dengan ikhlas. Kita buat dalam hati kita, niat dalam hati kita, buat dengan ikhlas, maka insya-Allah ianya akan menjadi tulus ikhlas. Kalau setakat ikhlas saja belum cukup. Kita kena ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan nama mutaba'atun nabi, ataupun mengikut apa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang mukmin juga akan melihat apa yang kita buat. Orang boleh tahu yang ni baik, yang ni tak baik, yang ni ikhlas, yang ni tak ikhlas secara zahir. Kita tak boleh hukum yang batin. Wallahu yatawalla sarair, yang batin, yang rahsia, yang tersembunyi, itu di bawah ilmu Allah. Kalau kita dakwa kita tahu benda yang gaib, benda yang batin, maka kita boleh dianggap sebagai orang yang berbohong, sebab siapa dia tahu dalam hati orang. Kecuali sekumpulan yang mendakwa mereka ni orang yang punya kehebatan, boleh scan hati orang, itu kumpulan lain. Maka Allah kata di sini, kamu, Allah Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang mukmin akan tengok apa yang kamu lakukan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, marru bi janazatin, orang bawa jenazah, fa asnau 'alaiha khaira. Sahabat-sahabat Nabi puji, dia kata insya-Allah orang ni baik, kan? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajabat. Wajabat maknanya wajiblah bagi dia, patutlah bagi dia. Summa marru bi ukhra, satu masa lalu pula jenazah lain pula, fa athnau 'alaiha syarra, mereka kata orang ni tak baik. Faqala wajabat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda wajiblah. Faqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ma wajabat, ya Rasulullah, apa yang wajib itu? Apa yang dia dapat itu? Qala hadza asnaitum alaihi khaira, yang pertama tadi kamu puji dia baik, maka bagi dia syurga. Yang kedua ni kamu kata dia tak baik, maka bagi dia neraka. Antum syuhadaullah fil ardi, kamu adalah saksi-saksi di hadapan Allah Ta'ala, saksi-saksi bagi pihak Allah Ta'ala di atas muka bumi. Hadis ini dalam Bukhari. Cuma para ulama hadis mengatakan bahawa kita nak jadi saksi, biarlah saksi yang benar, bukan saksi palsu. Yang kita bimbang hari ini, kita pergi puji orang yang kita tak kenal, itu tak boleh. Macam menjadi sebahagian daripada budaya masyarakat kita ni. Bila ada orang mati, lepas solat jenazah, kita pun tanya, apa yang kamu nak kata kepada si mati ni? Kita tak kenal pun dia. Baik, kita jawab. Kef kita kata dia baik? Kamu tak pernah bersahabat dengan dia, tak pernah duduk sekali dengan dia, tidak pernah bermusafir dengan dia, tak tengok dia punya, kita macam mana kita nak kata dia baik? Kita tak kenal. Maka jangan disaksikan atas dasar orang kata, kita pun kata juga, maka itu perbuatan yang tidak elok. Sebab mana kita boleh kata? Kita tak tahu dia. Maka kita nak kata, biarlah perkara itu di dalam pengetahuan kita, baru kita boleh bagi persaksian. Kita anggaplah bersangka baik. Memang sangka baik, tapi dalam bab saksi tak boleh sangka baik. Itu kita kena tunjuk bukti yang kita tahu, kan? Sebab itulah dalam hadis lain Nabi kata, seperti mu tengok, mu nak jadi saksi ni, kita kena tahu benda tu seperti siang hari
yang terang benderang. Macam ada matahari di langit gitu ibaratnya. Baik, kemudian Allah kata, وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Itu sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia tahu yang gaib dan yang nyata. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Kemudian Allah akan menerangkan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi hak kita buat atas dunia ni, yang baiknya alhamdulillah, yang buruknya innalillah na'udzubillah, semuanya akan ditayang balik, dipertontonkan semula oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti. Dalam ayat Tuhan kata yauma tublas sarair, pada hari didedahkan segala rahsia. Pada ketika itu tak ada siapa boleh sembunyi, tidak ada perkara yang boleh disembunyikan, kerana saksi-saksi Allah, iaitulah para malaikat dan anggota kita sendiri. Setelah ditutup mulutnya, maka anggota yang akan menjadi saksi terhadap semua perbuatan kita. Jadi siapa lagi? Anggota kita lah yang paling rapat dengan kita, yang duduk bersama dengan kita, duduk sekali dengan kita. Kalau anggota itu menjadi saksi, maka jawabnya tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak akan dapat lepas sekali-kali. Allahu Akbar. Baiklah. Kemudian kita pergi kepada ayat 106. Allah Ta'ala pusing balik kepada ayat tentang munafiqin. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Dan segolongan yang lain dari orang-orang yang tidak turut berperang. Maknanya ayat ini masih lagi mengulangi peristiwa yang berlaku dalam peristiwa Tabuk itu. Sebab apa? Sebab Tabuk ini di antara peristiwa yang akhir di dalam peperangan dalam kehidupan Nabi SAW. Maka ayat ini menjadi kata putus. Ayat ini menjadi pedoman supaya golongan-golongan ini tidak terhenti di zaman Nabi SAW sahaja. Bermakna watak-watak munafiqin ada di zaman Nabi, ada di zaman kita, dan ada di zaman anak cucu kita sampai ke hari kiamat. Wal'iyazubillah. Jadi ini kumpulan yang lain pula, iaitulah kumpulan man baqiya minal mukhallafina lam yatubillahu alaih. Ini kumpulan yang dua kumpulan sudah jelas. Kumpulan munafiqin mari jumpa Nabi SAW dengan helah-helah mereka, yang mereka buat-buat helah itu, kemudian Nabi pun terimalah helah mereka, kerana Nabi tahu mereka ini memang kumpulan pembohong, putar balik. Kemudian kumpulan yang kedua, kumpulan yang jelas. Siapa dia? Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah ibn Rabi'. Ini kumpulan yang sadiqin, orang yang berkata benar. Mereka tahu mereka salah. Dia datang mengaku depan Nabi SAW dia bersalah. Kemudian mereka tidak mencari helah, nak melepaskan diri semata-mata. Baik. Maka Allah kata, dan segolongan yang lain dari orang-orang yang tidak turut berperang ditempuhkan keputusan mengenai mereka kerana menunggu perintah Allah Azza wa Jalla. Menunggu perintah Allah Azza wa Jalla, sama ada imma yatubu alaihim, sama ada Allah imma yu'azzibuhum wa imma yatubu alaihim, sama ada ia mengazabkan mereka ataupun ia Allah Ta'ala menerima taubat mereka. Dua ya. Allah Ta'ala ni dia boleh azab dan dia boleh terima taubat. Dalam bahasa akidah dipanggil tahta masyiatillah. Mereka ini orang-orang yang beriman tapi mereka melakukan dosa dan maksiat, maka dia duduk di bawah kehendak Allah Ta'ala. Sama ada dia azab atau Allah Ta'ala terima taubat. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla, kuasa mutlak Allah Azza wa Jalla. Kalau dia terima taubat, fa bi rahmatihi. Kalau dia azab, fa bi adlihi. Kita kena ingat bahasa akidah ni dua.
Mana perkara baik yang Allah Ta'ala buat, yang Allah Ta'ala kabulkan amalan kita, kita kata dengan rahmatnya, dengan limpah kurnianya. Kalau Allah Ta'ala jatuhkan hukuman kepada ke atas hamba dia, maka kita mengatakan fabi'adlihi, itu dengan keadilan Allah Azza wa Jalla. Wallahu alimun hakim, sesungguhnya Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Jadi Allah Ta'ala amat mengetahui lagi amat bijaksana. Tidak ada siapa yang boleh mempertikaikan apa yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada siapa yang boleh mengatakan perkara itu tidak baik ataupun tidak adil. Maka para jemaah sekalian, dalam ayat ini jelaslah kepada kita Allah Ta'ala membahagikan kumpulan yang tak pergi perang Tabuk itu kepada 3 kumpulan. Jadi kita dah munafikin yang jelas, sudah jelas. Orang yang beriman yang telah bertaubat, menyesali, maka mereka juga telah bertemu dengan Nabi SAW. Nabi pun tak buat keputusan apa-apa. Dan kumpulan yang ketiga, baqau mauqufin, dia kumpulan yang duduk diam, tak kata-kata apa-apa. Inilah yang dimaksud dengan ayat ini. Maka apa yang kita nak buat, kita tunggulah keputusan daripada Allah Azza wa Jalla. Sahabat yang 3 orang yang wa'ala salasati allazina khulifu, mereka telah dijatuhkan hukuman boikot. Bagi salam tak ada siapa jawab, tegur tak ada siapa peduli selama 50 malam. Sabar. Akhir sekali cerita mereka menjadi contoh orang yang bersalah tapi insaf, mengakui kesalahan dan tidak melakukan pembohongan ataupun putar balik. Sepatutnya begitu kita para jemaah sekalian. Kalau kita tahu kita bersalah, kita tahu perbuatan kita silap, orang telah tolong tunjukkan, bongkar apa yang kita buat itu tersalah, sepatutnya diterima kasih. Bukan kita sibuk-sibuk mempertahankan diri dalam perkara yang kita tahu benda tu telah dibongkarkan, kepalsuannya ataupun pembohongannya. Jadi begitulah keadaan manusia. Manusia ni dia tidak boleh menerima apa yang, kecuali apa yang disetujui oleh nafsu. Kita kata wal'iyazubillah. Baiklah, kita pindah kepada satu lagi episod baru dalam sejarah Islam ini. Dia panggil episod Masjid Dirar. Jemaah, Masjid Dirar ni masjid yang sesat, masjid yang tak betul, dibina di atas dasar memecah belahkan masyarakat, dibina di atas dasar untuk nak menghuru-harakan, memporak-perandakan kestabilan, keamanan dan kedudukan yang baik di kalangan umat Islam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka timbullah satu lagi kumpulan, nama dia kumpulan munafikin, kumpulan puak-puak kafir ini yang berpura-pura Islam, bina juga masjid. Bina masjid tapi nama dia Masjid Dirar. Masjid Dirar. Kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada siapa pengasasnya dan apa tujuannya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sendiri ceritakan kepada kita di dalam ayat 107. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Di antara orang-orang munafik juga ialah di antara hijau munafik, iaitulah orang-orang yang membina masjid dengan tujuan membahayakan keselamatan orang-orang Islam. Satu, tujuan dianya
nak kena pada Islam. Wa kufran, dan menguatkan keingkaran mereka sendiri. 2. Wa tafriqan bainal mu'minin, serta memecah belahkan perpaduan orang-orang yang beriman. 3. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulah, dan juga untuk dijadikan tempat intipan, markas pengintip. Kononnya masjid, tapi sebenarnya untuk dia bermesyuarat, untuk dia mencari maklumat. Markas intipan. Bagus dia punya terjemahan ni kan. Bagi orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala yahlifunna in aradna ilal husna, dan mereka akan bersumpah. Ini yang keberapa ni? Yang kelima. Mereka akan bersumpah dengan berkata, tidaklah yang kami kehendaki dengan mendirikan masjid ini melainkan untuk kebaikan semata-mata. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, sedang padahal Allah Ta'ala menyaksikan bahawa sesungguhnya mereka adalah berdusta. Nah, puak-puak ni puak yang bohong, yang berdusta. Tengok nota di bawah, dia kata masjid ini ialah yang telah didirikan oleh kaum munafik, yang di munafik di Quba, tidak jauh daripada bandar Madinah, dengan nama Masjid Dirar, masjid yang berbahaya. Itu makna Masjid Dirar, masjid yang berbahaya, ataupun kita panggil masjid yang sesat. Berbahaya atau sesat, dua-dua tu orang Kelantan kata ialah belaka. Dua-dua tu ialah belaka. Baiklah, makna kemuncak daripada penyelewengan yang dibuat oleh puak-puak kafir ni, timbullah lagi siapa dia? Seorang pemimpin mereka, tanda dia, nama dia Abu Amir. Dia telah menggelarkan diri dia Abu Amir Ar-Rahib. Apa nama dia ni? Abu Amir Ar-Rahib. Tapi Nabi SAW telah menukarkan daripada Abu Amir Ar-Rahib. Ar-Rahib ni maknanya ahli ibadat. Nabi tukar kepada Abu Amir Al-Fasiq. Itu yang betul. Abu Amir Al-Fasiq ni bapa Amir hak jahat. Bukan Rahib. Rahib ni ahli ibadat, orang juru, orang baik-baik. Tapi dia ni bahasa jenis orang yang jahat. Apa dia nak buat? Dia ni sebenarnya, Abu Amir Ar-Rahib ni seorang laki-laki dari kabilah Khazraj. Kita dah tahu kan, di Madinah ni dua kabilah, Aus dengan Khazraj kan. Kana qad tanassara. Dia ni telah mengikut Nasara apa ni? Kristian. Nasara. Maka dia telah mendapat kedudukan yang besar di kalangan ahli kitab. Apa ahli kitab? Pengikut dia lah. Falamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati muhajiran. Tengah dia duk semangat nak jadi ketua, jadi bos gini, tiba-tiba Nabi sampai Madinah. Orang majoriti Aus dengan Khazraj masuk Islam, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terlepaslah peluang si Abu Amir Al-Fasiq ini untuk menjadi ketua. Seorang lagi, geng dia juga, nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ni juga calon presiden ataupun PM, Perdana Menteri Madinah. Bila Nabi SAW sampai, terlepaslah peluang yang diidam-idamkan untuk menjadi PM. Untuk menjadi apa sajalah, kita kata jadi raja kau jadi. Yang pentingnya nak jadi ketua. Maka Abu Amir Abdullah bin Ubay dengan peranan dia, Abu Amir Al-Fasiq juga menjadi peranan dia. Dialah yang pergi ke Mekah, ia mengajak orang-orang musyrikin, puak-puak kafir Mekah, supaya menyerang Madinah. Khususnya peristiwa ini berlaku bila? Selepas berlakunya peperangan Badar. Sebelum perang Badar tak nampak sangat Islam tu sudah mantap, sudah kuat. Dia ingat ke biasa-biasa lagi kan. Oh iyalah, maklumlah orang muhajirin mari selai sepinggan, kata orang tak bawa harta, tak bawa apa.
mari duduk menumpang di bumi berkat Al-Madinah Munawwarah dengan sahabat-sahabat mereka di kalangan Ansar yang telah memberi sokongan, dokongan dan bantuan. Nampak lemah, tapi bila dalam peperangan Badar terserlah. Islam ini bukan boleh dipandang sebelah mata. Bukan boleh dipandang remeh. Bahawa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah naik. Kata orang kalau gerah kat naik begini, naik. Maka dia pergi ke Mekah, kecek. Bahasa Kelantan kata kecek. Bahasa kita kata menghasut puak Mekah supaya serang Madinah. Maka dia datang. Berlaku lagi siri-siri peperangan. Ada katanya selepas peperangan Hunain, pembukaan kota Mekah, tahun yang ke-8, dia nampak orang panggil tak ada harapan lagi lah. Madinah ni untuk dikuasai oleh puak-puak mereka. Maka dia pun lari pergi ke Syam untuk bertemu dengan Raja Rom. Nak ajak Rom datang ke Madinah untuk menyerang Nabi SAW. Bahkan dia juga telah memberi jaminan pada puak munafik, innahu sayaqdum bijaisin yuqatilu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Mu jangan bimbang. Aku pergi ke Syam, jumpa dengan Herakla, jumpa dengan Azim Rum, aku nak minta tentera dia datang ke Madinah. Sedap. Akhirnya, dia kata ginilah, sebagai pusat pengkalan, kita buat sebuah masjid lagi. Dia tak namakan Masjid Dirar. Mana boleh dinama Masjid Dirar? Dia sendiri mengatakan ini masjid lah. Dirar tu Allah yang menamakan dia Dirar. Allah yang menamakan dia Dirar. Bukannya kita beri nama suka-suka. Bukannya netizen yang boleh beri nama nama kepada masjid munafik itu Dirar. La. Allah Ta'ala sebut walladzina ittakhadhu masjidan diraran. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran. Orang yang telah menjadikan masjid yang dia bina itu masjid yang sangat berbahaya, masjid yang sesat. Allahu Akbar. Sebab apa sesat? Sebab 4 perkara atau 5 yang telah kita sebut tadi. Masya Allah, tabarakallah. Dalam siri yang lepas, kita telah bincang tentang kelebihan orang-orang Ansar. Siapa yang namakan mereka itu Ansar? Siapa nama? Ansar. Dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Ghailan bin Jarir, dia kata, aku tanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata, ara'aita ismal Ansar? Nama kamu ni, orang Madinah ni sebagai Ansar, kuntum tusammauna bihi am sammakumullah. Tengok. Kamu yang letak nama Ansar, nahnu Ansar, ataupun Allah Ta'ala sebut. Kata Anas radhiyallahu anhu, bal sammanallahu azza wa jalla, Allah Ta'ala yang menamakan kami dengan Ansar. Allah Ta'ala yang namakan kami dengan Ansar. Maka Tuhan yang namakan mereka itu Ansar. Kita kata alhamdulillah, sebagaimana ayat yang kita baca, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dalam ayat yang 100 yang telah kita bincangkan. Baiklah para jemaah sekalian, sama juga dengan ayat ini, kita kata Masjid Dirar tu siapa yang namakan dia? Allah namakan kumpulan itu Masjid Dirar. Bukan kita ahli-ahli sejarah ataupun bukan Nabi SAW yang menamakan dia. Maka dalam ayat ini tembelangnya sudah pecah. Allah Ta'ala sebut walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran, puak-puak munafikin yang telah menjadikan Masjid Dirar masjid yang berbahaya, dibina di atas dasar kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Mengikut dalam ahli sejarah, masjid ini telah dibina oleh 12 orang. Tanda 12 orang kumpulan munafikin dengan arahan daripada siapa? Daripada Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir Al-Fasiq. Allahu Akbar. Jadi
Sebelum Nabi ke Tabuk, tanda ceritanya. Maknanya di saat akhir, sebelum Nabi ke Tabuk, Nabi nak pergi ke Tabuk, puak-puak Abu Amir ni mari. Wakil dia. Dia kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami bina sebuah masjid. Ni. Bahasa cukup lembut, tuan-tuan. Kami bina sebuah masjid. Tujuan bina masjid ni untuk apa? Allah, untuk nak memudahkan orang-orang uzur, orang tua-tua yang tak larat, malam-malam pula waktu hujan gelap, nak pergi ke Masjid Quba tak jauh, nak pergi Masjid Madinah lagi jauh, maka kami buat satu lagi masjid di sini dengan penuh bahasa yang lemah lembut, kata orang lembut gigi dari lidah. Mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, mintalah Rasulullah datang untuk kami mengambil barakah. Macam kita kat majlis perasmian lah. Ini semua strategi jahat yang dibuat oleh puak-puak munafik ini sebab apa? Bahasa kita sekarang ni orang panggil nak endorse. Tak. Nak mencari tempat. Nak mencari tempat. Baik, kalau kita zaman kita ini, jangan main. Markah kita ni, pusat kita ni, madrasah kita ni telah dihadiri oleh, tengok, pembesar, menteri ke hadir, sahibus samahah kemari, tuan-tuan guru kemari, menunjukkan bahawa apa yang kita buat itu benar. Ini teknik yang sama digunakan oleh puak munafikin. Dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi kita pergi solat di sana. Untuk apa? Supaya mereka nak ambil berkat dan nak menyatakan masjid mereka ini telah disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nuhibbu an tusalliya lana fi wa tad'u bil barakah. Itu bahasa dia. Nabi sallallahu Nabi kata inni ala safarin wa hal syughul. Nabi kata nantilah, aku sekarang ni tengah sibuk ni. Nak kita nak Tabuk. Mana dia juga cuba nak mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang Nabi nak buat persiapan nak pergi ke Tabuk. Puak-puak ni mari nak ganggu. Nak ganggu dengan apa? Nak ganggu, nak kacau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang duk sibuk nak pergi perang Tabuk, duk sibuk mari nak bina masjid Dirar. Maka Nabi kata, lau qadimna la atainakum. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pada sikap yang baik. Nabi kata, nanti aku balik Tabuk, aku pergi. Sabar dulu. Wa sallaina lakum fi, aku akan salat di tempat yang kamu nak kita solat tadi. Yang tempat kamu yang kita nak solat tadi, boleh kita solat di sana. Nama-nama munafik ini, biarlah. Mengikut dalam kitab sirah ni kata, nama munafik itu ada 12 orang. 12 orang yang telah disebut. Baiklah para jemaah sekalian. Tengah Nabi balik daripada Tabuk, Nabi nak tunai janji lah ni, kan? Nak tunailah janji. Nak pergi tempat apa yang mereka bina masjid tu. Maka Allah Ta'ala turun ayat Quran. La taqum fihi abada. Jangan engkau sembahyang di masjid itu selama-lamanya. La, jangan pergi. Masjid ini tidak dibina di atas dasar takwa. Masjid ini tidak dibina di atas dasar takut pada Allah Ta'ala. Masjid ini dibina semata-mata untuk dirar, kufran, wa tafriqan, wa irsadan liman harab Allah. Maknanya, satu bahaya, dirar. Yang kedua, kufur. Yang ketiga, nak memecah belahkan kesatuan umat Islam. Yang keempat, nak menjadi markas Abu Amir bila dia balik, nanti dengan tentera-tentera dia ada pusat di sini. Ada pengkalan. Maka Nabi SAW, setelah mendapat maklumat ini, Nabi kita panggil Malik ibnu Dukhshum, Ma'an bin Adi, Amir ibnu Sakam, dan Wahsy. Tuan-tuan, puan-puan, para pelajar sekalian, ingat tak seorang nama dia Wahsy. Wahsy ini qatil Hamzah, yang telah membunuh Sayyidina Hamzah dalam peperangan Uhud. Nama dia Wahsy.
Maka Nabi panggil Wahsy. Nabi kata, intaliqu ila hadzal masjid zalim ahlu. Gih ke masjid yang zalim. Mana zalim itu kafir, pengikut-ikutnya. Fahdumuhu wa ahriqu. Runtuhkan, bakar masjid. Bukan sakat runtuh. Bukan sakat bawa tali, sel, kata orang tali. Dilarang masuk kawasan ini, la. Nabi kata pergi runtuhkan, bakarnya sekali. Masya Allah, tabarakallah. Maka mereka pergi, kebetulan pula Malik bin Dukhshum ni, rumah dia dekatnya Quba juga. Maka dia balik, dia panggil kabilah kaum-kaum dia yang masih ada lagi, bawa api, dan dia pergi membakar, meruntuhkan dan membakar Masjid Dirar. Sebab itulah jemaah tanya, kat mana Masjid Dirar? Kita kata buat apa? Pergi Madinah nak cari Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mencari Masjid Quba, bukan cari Masjid Dirar. Kata dia, ahli sejarah kata, Masjid Dirar itu tidak jauh. Tidak jauh daripada Masjid Quba juga, tak jauh. Dikata tujuan dianya nak suruh orang-orang itu duduk di situ. Baiklah para jemaah sekalian, maka selesailah Masjid Dirar. Kita tak mahu lagi Masjid Dirar, kita pergi ke masjid kita. Tengok ayat yang ke-108. La taqum fihi abada. Allah perintahkan jangan sekali-kali apa dia? Duduk pergi solat di masjid itu. Jangan. Bukan sakat jangan, pergi runtuhkan lagi. Sebagian ulama Islam, tanda tuan-tuan, kata-kata ini juga penting untuk kita. Masjid Dirar ini juga, sebahagian ulama mengatakan semua masjid atas dunia ini yang dibina bukan kerana Allah Azza wa Jalla. Buat masjid untuk apa ni? Untuk nak berbangga-bangga, nak tunjuk masjid negara kita ni masjid comel, menjadi tempat tarikan pelancong. Ana pergi sebuah negara Islam yang besar dalam negara Arab di Timur Tengah yang masyhur. Kan? Saya pergi, nak solat tak boleh. Tak boleh solat. Dalam dewan besar itu tak boleh solat. Katanya hari Jumaat boleh solat. Habis, menjadi tempat pelancong masuk ambil gambar. Sebab kapek dia daripada ujung ni sampai ke ujung dewan masjid, dewan solat utama itu, satu kapek, selai je. Syarikat kapek, mari pasang di sini. Mari jahit di sini. Saya minta dengan penjaga, raka'ataini faqat ya Syekh. Raka'ataini usalli duha huna. Aku 2 rakaat, aku nak salat duha di sini sebagai saksi aku telah pijak rumah Allah. La, dia kata tidak. Mu nak salat, pergi luar. Ada satu bilik khas yang dibuatkan untuk salat. Di sini tidak. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Baiklah. Aku nak minta pergi dekat mimbar. Tak boleh. Itu orang yang boleh pergi depan itu siapa? Orang-orang yang masuk melalui travel pelancongan. Yang kita mari travel sendiri ni, tak ada syarikat ni, tak boleh masuk. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah. Ceritanya panjang. Kita pun tak perlu detailkan. Yang penting para jemaah pergi Madinah, usah carilah Masjid Dirar. Yang kita nak cari Masjid Nabi dan juga Masjid Quba. Maka Allah kata apa? La taqum fihi abada. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan janganlah engkau sembahyang di masjid itu selama-lamanya. Tak usah. Alhamdulillah masjid itu telah diruntuh. Bukan sakat runtuh, dibakar sekali. Dan zaman kita ini pun kalau ada masjid yang dibina bukan kerana Allah, usahlah pergi salat di situ. Walaupun kita tidak lagi diperintah untuk membakar dan meruntuhkan masjid, tapi kita sendiri jangan pergi. Jangan pergi. Banyak lagi masjid lain insya-Allah yang lebih ikhlas. Kerana sesungguhnya Masjid Quba yang engkau bina wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila pembinaan Masjid Quba ini awal kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sampai di Madinah bila? Pada awal Rabiul Awal, 8 Rabiul Awal, hari Isnin, Nabi kita sampai di Masjid Quba. Permulaan Nabi kita bina masjid yang pertama dalam sejarah dunia ini, iaitulah Masjid Quba. Masjid yang dibinakan di atas dasar takwa dari mula wujudnya
sudah sepatutnya engkau sembahyang padanya. Dalam masjid itu ada orang-orang laki-laki yang suka mengambil berat, membersihkan, yang mensucikan dirinya, dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka zahir dan batin. Jadi ayat ini katanya menjadi mangkap, menjadi kelebihan kepada penduduk Quba, sebab mereka ini bukan hanya ketika beristinja mereka menggunakan air dan guna batunya sekali. Sebab di Quba ni Masya Allah, tanahnya subur, buminya banyak pokok-pokok dan banyak telaga-telaga. Mana orang Quba ni orang yang mewah dengan air, maka mereka ini telah menggunakan dalam taharah mereka dua-dua alat bersuci, batu dengan air. Kita ni tak guna batu dah, sekarang ni kita guna air je kan. Kalau guna batu, sombak habis kita punya tandas. Tapi namun begitu, para ulama Islam kata boleh kita guna apa? Guna tisu tandas. Kalau tak ada air, ataupun kita tak nak guna air, boleh. Sebab masalah penggunaan ini dua pilihan. Terbaik kita guna batu dan air. Maknanya kita guna tisu, kemudian guna basuh dengan air. Itu yang terbaik. Ataupun air saja. Ataupun batu saja, ataupun tisu saja. Itu dibenarkan. Jangan ada perli orang ni tak basuh. Kan? Sebenarnya dalam hukum fiqh kita boleh. Baiklah, kita pergi kepada ayat. Allah Ta'ala sebut tentang kelebihan penduduk Quba. Jadi anak tak cerita panjang lah. Para jemaah, boleh tengok dalam buku yang saya usahakan. Nama dia Madinah Munawwarah, Kelebihan dan Sejarah. Apa nama kitab? Madinah Munawwarah, Kelebihan dan Sejarah. Kalau ada kitab ni, alhamdulillah saya dah tulis, dan ramai jemaah-jemaah yang pergi Madinah, pergi umrah haji telah membacanya. Jadi panjang kita cerita di situ. Masya Allah. Baiklah. Tengok ayat yang ke-9. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khair amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qawmal zalimin. Maka adakah orang yang membangunkan masjid yang didirikan di atas dasar takwa kepada Allah dan untuk mencari keridaan Allah Ta'ala itu lebih baik? Ini ayat tanya. Ataukah orang yang membangun masjid yang didirikannya di tepi jurang yang hampir runtuh, jurang ke dalam neraka, lalu runtuhlah ia dengan yang membangunkannya ke dalam api neraka, dua-dua sekali. Abu Amir Al-Fasik inilah tuan-tuan kita kena ingat. Si penjahat inilah yang telah mengorek lubang ketika peperangan Uhud, sehingga jatuhnya Nabi SAW dalam lubang itu dan patah giginya, berdarah muka Nabi SAW. Jadi Abu Amir dengan geng-geng dia yang telah membina masjid yang sesat ini, mereka inilah yang juga dikatakan akan masuk ke dalam jurang neraka di akhirat nanti, insya-Allah. Sebab apa? Sebab mereka telah membina masjid tidak atas dasar takwa, bina masjid untuk memecah belahkan umat Islam, dan bina masjid untuk mengganggu perjalanan umat Islam yang aman, yang stabil di Madinah Al-Munawwarah. Maka wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi petunjuk hidayah kepada orang-orang yang zalim. Maka timbul perbahasan yang agak panjang juga sedikit di antara para ulama, masjid mana dibina atas dasar takwa? Quba ke masjid Nabi? Kata di para ulama, dua-dua tu memang asasnya dibina di atas dasar takwa. Cuma ayat ini menjadi satu mangkap, satu kelebihan kepada penduduk Quba. Sebab dia yang pertama. Selepas itu baru Nabi kita SAW sampai di Madinah, barulah Nabi kita bina Masjid Madinah. Dalam hadis Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, man tatahara fi baitihi summa ata masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Jelas hadis ini.
Siapa yang bersuci di rumah dia, ambil wuduk siap-siap. Kalau kita di Madinah kan, kita duduk ambil di hotel lah tempat kita duduk kan. Kemudian kita pergi ke Masjid Quba. Mana kita keluar daripada rumah dengan niat nak pergi Masjid Quba. Kita solat di Masjid Quba, kana lahu ka ajri umratin, maka dia akan dapat pahala sekali umrah. Pahala sekali umrah. Hadis ini akhrajun Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Mana seorang duduk Madinah suka dia pagi-pagi pergi solat duha di Masjid Quba sekali umrah. Masya-Allah. Baiklah. Jadi orang yang zalim, Allah Ta'ala tidak akan beri petunjuk pada mereka. Kemudian kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam siri ini. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Keruntuhan masjid yang dibina oleh mereka yang munafik itu sentiasa menjadi penyakit syak dan keluh kesah lebih daripada sedia yang ada dalam hati mereka, sebab perancangan jahat dia tidak berjaya. Tidak akan habis kecuali apabila hati mereka hancur luluh dalam tanah. Maknanya selagi muda ada atas dunia, kerana ni kamu tak akan berhenti-henti untuk melakukannya sehinggalah masuk dalam tanah. Dan ingatlah Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Allah Ta'ala amat mengetahui lagi amat bijaksana. InsyaAllah kita berhenti di situ dulu. Kita akan jumpa lagi dalam siri yang akan datang, bermula daripada ayat 111. Jadi para jemaah sekalian, itulah tafsir yang ringkas tentang Quba, sejarah pembinaan Masjid Dirar yang diasaskan oleh Abu Amir Al-Fasiq, yang telah dibongkarkan keburukannya oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.